matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually alright. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Macam yang korang tengok dalam intro tadi, dalam video kali ni saya akan review sebuah smartphone dari Realme yang saya consider a budget smartphone, which is Realme C15. So, tanpa lengahkan masa lagi, jom. Dari apa yang saya tahu, Realme C15 ni dia cuba untuk target market entry level yang mana orang nak smartphone murah tapi dalam masa sama padu. But macam biasa, mula-mula sekali saya akan share dengan korang tentang dia punya outlook dan design dia dulu. First impression saya tengok dia, saya terus ingat dekat Google Pixel 4 disebabkan dia punya kamera modul yang petak ni. And then masa first saya pegang tu, saya rasa dia macam berat dan sedikit tebal. Maybe disebabkan bateri yang diorang guna ni berkapasiti besar. And nanti kita akan cakap lagi lah pasal bateri dia. Dan kalau korang nak tahu, berat device ni dalam 210 hingga 211 gram walaupun frame dan bahagian belakang ni diperbuat daripada plastik. Cakap pasal bahagian belakang. Bahagian belakang ni ada pattern garis halus-halus yang minimal dan actually tambah grip. Plus finish dia ni non-glossy, so kalau korang nak guna tanpa casing pun dia rasa selesa dan grippy. And personally saya prefer finish macam ni sebab tangan saya ni jenis berpeluh, so kurang sikit fingerprint dekat bahagian belakang. Dekat atas ni ada kamera modul yang quad camera setup yang nampak flash, nampak ni. Dia tak ada bump, ada sebab kenapa. Kemudian fingerprint pun diorang letak dekat bahagian belakang sebab diorang tak ada on screen sebab yelah ni budget device. And then dekat bahagian tepi ni ada volume rocker dan power button. Kemudian untuk bahagian kiri pula ada slot untuk expandable storage yang support micro SD Exi dan dual SIM. Next, untuk display, Realme C15 ni guna display IPS LCD berukuran 6.5 inci dengan resolution 720x1600p dengan refresh rate 60Hz sahaja. Dan dia juga ada Gorilla Glass Protection. Satu lagi, dia still guna micro USB connection dan bukan Type-C. Even 2020 nak habis pun diorang still guna micro USB, mungkin untuk kurangkan kos lagi. And then diorang juga still kekalkan 3.5mm audio jack. Untuk display ni saya tak ada nak komplain sangat pun sebenarnya, walaupun resolution dia ni agak rendah but dia still enjoyable and lawa untuk nak consume media. Plus speaker dia pun agak kuat, cuma bila kita maxkan volume speaker dia tu, dia start distort sikit but still minimal. Untuk kamera, C15 ni guna wide angle 13MP, ultra wide 8MP, depth 2MP, macro 2MP dan front facing camera 8MP. Untuk record video yang ni mengecewakan juga sebab dia cuma mampu record 1080p 30fps, not even 60fps. Tapi kita kena ingat yang harga dia ni below RM500, so dari segi kamera memang nothing special pula. Sebab tu dia punya kamera modul ni dia flash. Sebab kamera dia ni bukan guna sensor yang powerful. Pendek kata cukup makan lah. Tu pun makanan yang masak tak berapa nak ikhlas, tapi kalau kita makan still kenyang. Beralih kepada spek dalaman pula, Realme C15 ni dia guna Android 10 dengan Realme UI 1.0. Untuk user experience, guna UI dia ni dia smooth, agak clean. Cuma macam saya cakap lah, display dia ni cuma 60Hz. So kalau korang dah biasa dengan display yang refresh rate tinggi, maybe animation dia ni nampak kasar sikit. But kita tak boleh nak komplain sangat lah since ni sebuah budget device. Untuk model yang saya dapat ni, dia ada 4GB RAM dengan 128GB storage. C15 ni juga ada satu lagi variant 3GB RAM dengan 64GB storage. Plus dia support expandable storage sampai 256GB, so dari segi storage tu memang lebih dari cukup. Untuk light gaming macam Mobile Legends, Wild Rift tak ada masalah, tapi untuk game yang lebih demanding macam PUBG dan COD, experience dia tu not as enjoyable.
Dari segi ketahanan bateri memang korang tak payah fikir langsung sebab device ni menggunakan bateri berkapasiti 6000 mAh yang memang tahan lama gila, plus dia juga support 18W fast charging, dan walaupun dia tak selaju fast charging lain, maybe ni je yang dia orang mampu buat considering dia still guna connection micro USB dan bukan connection type C. Satu lagi untuk game macam COD, masa saya main tu dia laggy sikit, dan kalau saya guna gyro, and apa yang saya perasan gyro dia ni tak accurate sangat, so korang kena keep that in mind. So untuk siapa sebenarnya Realme C50 ni sesuai? Yang pasti dia bukan untuk mobile photographer dan juga mobile gamer. Dia untuk user yang nak sebuah Android device untuk everyday task dengan battery life yang reliable. Saya bukan nak kecam device ni. Tak, actually saya rasa yang device ni worth the price. Cuma memang saya rasa yang highlight dia ialah battery life dia lah. Kalau nak cakap pasal kamera, ya kamera dia okey, boleh guna, tapi kita tak boleh nak utilize sangat. Contoh macam untuk mobile fotografi, dia tak cukup padu. Sama juga untuk gaming, walaupun performance dia ni sesuai dengan harga dia, dia tak cukup powerful untuk heavy gaming usage. That's why saya cakap yang device ni sesuai untuk daily use, yang nak bateri yang tahan lama. Contoh korang tak nak bawa power bank, korang tak nak fikir pasal dia punya bateri. Dekat situ kelebihan dia compare dengan smartphone lain yang ada dekat market sekarang ni, or at least dekat price point bawah RM500. Okay, so harga yang saya mention sepanjang video ni cuma anggaran sahaja sebab kita orang pun belum pasti lagi harga dia berapa. Tapi nanti kita orang dah tahu harga retail dia berapa, kita orang akan letak harga tu dalam description. Okay, dah. Sambung tengok. But of course lah, ni pendapat saya. Kalau korang ada pendapat lain, sila komen dekat bawah. Jadi, kalau korang rasa video ni membantu, sila tekan like dan subscribe kepada channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Dan jangan lupa untuk tekan ikon loceng tu so that bila kita orang upload video baru, korang akan dapat notification. And kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun pendapat, korang boleh komen dekat bawah atau DM saya dan Abel Cakap dekat Instagram. InsyaAllah nanti kita orang akan jawab. Jadi, itu sahaja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Berebo, jumpa lagi.